Assalamualaikum, selamat pagi. Haziq bersama dengan anda penonton Borak Kopitiam. Sekarang ini berada di Pusat Darah Negara untuk kempen derma darah. Kalau anda ada follow Instagram Pusat Darah Negara, ada bagi tahu hari ini ada 11 lokasi untuk datang derma darah. Yang tak pernah derma darah, nak rasa macam mana cara derma darah, nak menjadi antara orang yang menderma darah, boleh tengok lokasi-lokasi mungkin berdekatan dengan anda di Instagram Pusat Darah Negara. Hari ini pun Haziq akan menderma darah. Nampak nombor siapa tu? Nombor saya mungkin. That's why saya kena daftar sekarang ni. Nak daftar dia ada kaunter dia. Ni kaunter-kaunter dia yang telah pun disiapkan mengikut SOP. Saya dah ready nak daftar. Saya dah tak sabar nak menderma darah hari ni. First time. Ini pertama kali saya nak menderma darah. Jadi, benda pertama saya kena buat, saya kena daftar dulu. Sambil-sambil itu terus bersama dengan Zack dan Fiona di studio. Pagi hujung minggu, saat kita bertemu, riang-ria rasanya bila kita bersama. Aham. Selamat pagi, good morning. Selamat pagi kepada anda semua. Apa khabar? Dah hujung minggu ni. Yang mana rasa macam sedih-sedih. Time weekday tu rasa macam lemau, lesu je. Sekarang ni dah hari Sabtu. Bangun. Sebab apa? Hari ni dekat Borak Kopitiam kami bawakan macam-macam lagi benda kepada anda semua. Tadi nampak kan Haziq ada dekat Pusat Darah Negara kan? Saya rasa sangat-sangat nervous untuk Haziq. Tak tahulah kenapa. Mungkin sebab ini adalah first time Haziq nak derma darah. Macam Fiona sebenarnya pun tak pernah lagi menderma darah. Anda semua macam mana pernah derma darah tak? Tapi masalahnya saya lagi nervous bila Fiona seorang-seorang dekat sini. Mana saya punya partner hari ni? Patutnya Zack ada kat sini. Ni mestilah sibuk-sibuk nak bersiap pakai baju, pilih baju, nak warna kegemaran dan sebagainya lah kan? Fiona. Lambat ni kenapa? Fiona. Sekejap, ambil nafas dulu. Salah baca WhatsApp. Salah baca WhatsApp. Kenapa tu? Zack ingat ke Zack pergi perpustakaan pula Pusat Darah Negara? Oh, ya rupanya kat sini. Ya ampun. Sorry lah Fiona. Nasib baik dia sampai. Awak naik apa? Lajunya sampai. Naik kereta. Tapi okey tak hari ni? Okey tak? Baju ni? Sekejap. Bagi saya scan je nak. Pusing. Pusing. Op. Lain macam. Kenapa hari ni awak nampak lain sikit lah? Ya, sebab apa Fiona? Saya baru baca satu artikel ni mengatakan warna-warna yang kita pilih dalam kehidupan seharian kita menggambarkan kita punya identiti, personality. Tapi macam mana Zack? Tak nak jemput duduk ke? Sorry lah. Ni rumah kita kan. Tak apalah duduk lah. Macam mana? Macam mana Zack pilih warna macam Zack cakap, warna ni melambangkan identiti kita dan sebagainya. So macam mana Zack tahu warna ni lambang apa? Ke main teka je Zack? Okey, Zack ada dua jawapan. Nak Zack jawab betul ke yang menipu punya? Okey, tak baiklah kita menipu. Jawab betul lah. Betul punya lah. Okey, yang betul punya Zack buka almari, Zack ambil. Oh, ni yang paling first lah. Okey, lah. saya suka lah. Kebetulan cantik. Kita pakai. Honesty is the best policy. Yes. Itu dia pepatah saya belanja anda semua pagi ini. Okay. Apa-apa pun Fiona, kita nak ucapkan selamat datang. Selamat pagi kepada semua penonton kita yang sentiasa support kita di Borak Kopitiam ini. Bukan saja anda semua dapat saksikan kita secara live di TV Fiona, tapi kat mana juga? Di Facebook Borak Kopitiam. Kalau saya suka kalau tengok Borak Kopitiam dekat Facebook. Sebab apa? Dekat situ, dekat ruangan komen yang ada dekat bawah lah. Macam mana tak biasa. Kat bawah tu anda boleh secara langsung communicate dengan kita. Ada cadangan ke, ada ucapan ke. Betul. Nak puji Zack handsome hari ni dengan colour baju dia hari ni ke? Fiona, come on lah. You ni daripada pagi tadi kan. Sebab memang you rasa I handsome hari ni? betul. Okey, kejap. Saya pun nak tiru juga. You nak saya jawab jujur ke? You nak saya jawab yang tipu? Okey, Fiona tak kena lah. Muka Fiona menipu tu tak kena lah. Jujur. Okay. Cuba Fiona jujur. Okey, yang jujur sebabnya seeloknya kita puji orang yang ada dekat depan kita di awal pagi. Itu boleh membantu orang tu menaikkan semangat mereka. Okey. Betul Fiona. Apa-apa pun bila Fiona sebut awal pagi, saya teringat satu benda lah. Di awal-awal pagi, benda yang paling penting untuk kita cek sekarang bukan Instagram, bukan Twitter, bukan Facebook, tetapi kes COVID-19 kita kali ini. Betul. Dan ini merupakan perkembangan untuk yang paling latest lah 13 Ogos. 21,498 kes terbaru dan jumlah kes aktif
secara keseluruhannya 241,187 dan jumlah kes sembuh baru 17,025 dan kes kematian baru sebanyak 277, Fiona. Dan secara perhatinya anda boleh nampak setiap negeri dalam negara kita pun rata-rata telah mencatatkan angka yang cukup tinggi, kan? Kalau anda lihat ini adalah pecahan kes mengikut negeri. Selain daripada semalam Perlis tak ada angka, okey, tak ada catatan kes terbaru. Namun begitu kalau anda lihat kita punya kes brought in death masih lagi sangat-sangat tinggi, 96 jumlahnya semalam, ya. Betul, dan ini ringkasan kluster baru seperti ada semua dapat lihat, kluster baru mengikut negeri dan ini pula kes baru mengikut kategori. Ada 5 kategori secara keseluruhan dan kita juga nak memberitahukan kepada anda yang sedang menonton Borak Kopitiam ni tentang vaksin yang orang hamil boleh vaksin ataupun tidak dan sebagainya. Ramai orang bertanya dan ini adalah kehamilan dan kejangkitan COVID-19. Anda semua boleh ambil telefon bibi anda, ambil gambar, kongsikan kepada kawan-kawan dan boleh baca sendiri. Takut kadang-kadang kita terlupa dan terlepas pandang. Tapi kalau nak info yang lebih tepat, lebih lanjut, pergi ke website ataupun Instagram Kementerian Kesihatan Malaysia. Betul. Dekat situ info yang paling yang sahih lah, kan. Tapi di awal pagi ini kami di Borak Kopitiam terlebih dahulu nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam takziah kepada keluarga Suib atas pemergian arwah Siti Sarah yang baru-baru ini. Jadi sama-sama kita doakan agar segalanya berjalan lancar bagi keluarga Suib. InsyaAllah. Baik. Jadi apa-apa pun, Fiona, terima kasih atas peringatan itu juga sebab saya pun antara orang yang sentiasa melihat perkembangan Suib, kan. Dia merupakan seorang bapa yang membesarkan anak-anak dan sebagainya. So, Abang Suib, luar biasa. Semoga terus dipermudahkan segala urusan anda beserta keluarga. Baik, Fiona. Tadi macam bila Zack masuk tadi. Zack kelang kabut dan sebagainya. Betul. Bernafas kencang-kencang. Nampak. Tiba-tiba Fiona tegur pula kata Zack hari ni kacak. Maknanya betul lah, Fiona. Sebenarnya Fiona tertarik dengan warna yang Zack pakai. Betul. Kalau Zack pakai baju sama, warna hitam, mesti Fiona macam agak suram sikit kan. Sebab Zack jarang pakai baju warna-warna macam ni, betul tak? Ya, betul. Okey, Zack. Maksudnya ini, warna ni boleh buat kita rasa something lah. Setuju, betul. Betul. Tapi warna boleh buat kita rasa something, tak bermaksudnya hanya tertakluk kepada pemakaian kita. Dari segi macam benda-benda yang ada di sekeliling kita juga memainkan peranan. Antaranya adalah seperti mana video kita yang akan tunjukkan kepada anda, okey, selepas ini. Okey, jadi sekarang ni sebelum kita nak tunjukkan satu video yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan bagi tahu kepada anda topik kita pada hari ini ada kaitan dengan apa yang kita sembangkan pagi tadi. Kita banyak sebut pasal warna itu, warna ini, warna itu, warna ini. Sebab itu kita nak beritahu kepada anda topik kita hari ini, aura warna. Mungkin anda lebih tahu dekat rumah. Dia tahu dia punya jiwa dia apa. Dia ni manusia yang biru ke, hijau ke, merah ke, kan? Mungkin anda tahu, anda letakkan komen anda di ruangan komen kalau anda menyaksikan kami secara live di Facebook lah. Alright? Dan sekarang ni kita nak tunjukkan kepada anda antara lokasi-lokasi menarik tema warna-warni. Jom kita saksikan. Okey, kita saksikan video ni. Ini adalah mana ni? Kalau anda boleh teka memang hebat. 1, 2, 3. Okey, dah cukup masa. Ini adalah Gunung Pelangi yang ada di Peru. Okey, Gunung Pelangi ni ataupun nama sebenarnya adalah Vinicunca, terletak di kawasan pergunungan Andes wilayah Cusco, Peru. Berusia 24 juta tahun, weh. Betul. Dan ini pula pusat sains negara yang ditubuhkan pada tahun 1996 dan bangunan pusat sains negara merupakan sebuah mercu tanda kebangsaan melalui reka bentuknya yang unik dan saintifik. Dan seperti anda semua dapat lihat tadi, bumbung kubah yang menggunakan ciri pembinaan berbentuk prisma dalam ruang mempunyai 1000 sendi dan berfungsi sebagai pemecah cahaya. Okey, yang ini pula lokal juga. Kampung Seberang Ramai di Kuala Perlis diberi julukan Kampung Pelangi, merupakan salah satu tarikan pelancongan terbaru di Perlis dan ini bermula daripada Disember tahun lalu yang melibatkan 184 buah rumah. Rasa bangga, Bangga. Banyak lagi yang kita akan kongsikan bersama dengan anda yang melibatkan, yang menyentuh bab aura warna. Betul. Okey, apa-apa pun jangan pergi ke mana-mana sebab kita
pun ada sahabat kita yang berada di pusat darah negara. Kita ada Haziq dekat sana. Kita akan tanya perkembangan beliau sebab ini Zack dimaklumkan ini pertama kali Fiona. Betul. Haziq menderma darah. So kita pun excited. Apa-apa pun kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini. Di mana Fiona? Di Borak Kopitiam. Yeah. Fiona, Yes, betul lah. Zack rasa Fiona betul. Zack masuk tadi kan Fiona tegur kan? Ni Zack tengok komen dekat Facebook kita ni yang sedang menyaksikan Borak Kopitiam ni. Nappy nama dia. Dia kata, COVID ni Zack American makin handsome dan makin bulat. Ni, penonton dekat kita handsome, rare. Dah berapa lama dah saya buat Borak Kopitiam, Fiona? Ini rasa pertama kali ni saya dengar orang komen macam ni. Jadi betul lah Fiona. Apa namanya? Nappy. Saya nak tanya awak. Okey, 2 soalan. Satu, jujur ke tidak? Jujur, yang kedua ni, saya nak dengar awak jawab dekat komen tu nanti. Boleh tak jawab dekat situ jujur ataupun tidak? Dan kenapa awak cakap macam tu sebenarnya kalau tak jujur? Wah. Awak punya nak mengahak saya. Okey, Fiona, berbalik pada kita punya topik hari ni, aura warna, okey? Yeah. Kita tak nak buang masa. Bersama dengan kita sekarang ada seorang tetamu istimewa yang boleh baca kita. Beliau merupakan seorang perunding terapi warna. Bersama dengan kita Syuhada. Assalamualaikum Syuhada Alauddin. Waalaikumsalam. Selamat pagi Zack dan Fiona. Pagi. Okey. Kita panggil Syuhada lah kan. Syuhada, kita dengar kan sebenarnya sejak pagi tadilah kita diberitahu sebenarnya warna boleh mempengaruhi personality seseorang. Ya. Okey, macam mana sebenarnya warna boleh mempengaruhi personality seseorang tu? Okey, sebelum saya nak jawab soalan tu, saya kena bagi sikit latar belakang lah tentang warna ni ya. Kita kena faham warna ni merupakan satu bentuk tenaga dan jadi bila kita sebut tenaga tu maksudnya dia akan bergetar pada sesuatu frekuensi. Dan sebab kita ada banyak warna dalam spektrum warna kan. Jadi setiap warna tu dia akan bergetar pada frekuensinya yang tersendiri. Dan sebab frekuensi yang berbeza-beza ni dia mewujudkan elemen yang berbeza, dan elemen-elemen ni bila kita translatekan pada seseorang individu, dia akan terselah sebagai karakter dan personality individu tersebut. Jadi macam tu warna, macam mana warna mempengaruhi personality seseorang itu ada disebabkan elemen warna tu tadi sendiri. Fiona, nak tanyalah, adakah kalau seseorang tu memiliki warna kegemaran dia, so secara tak langsung dia mewakili dia punya personality sendiri? Tak tahu. Zack tadi tanya saya kan, Fiona. Fiona, Syuhada. Astaghfirullahalazim, Syuhada. Maafkan saya. Saya bila 2 perempuan depan mata ni. 2 perempuan depan saya. Minta maaf, Syuhada. So itulah balik soalan saya tadi. Kalau sebagai contoh, saya suka warna merah sebagai contoh. Adakah itu secara tak langsung mewakili saya punya personality? Ke macam mana? Okey, soalan tu saya kerap ditanya soalan tu. Kalau saya suka warna biru atau merah, adakah itu maksudnya warna diri saya? Okey, jawapannya adalah tidak semestinya. It depends. Kadang-kadang mungkin yes, kadang-kadang tidak. Sebab contohnya kalau kita warna diri adalah warna putih. Tapi dan yes, warna tu akan kekal dengan diri kita ya. Tapi kita ni manusia ni kita kompleks being kan. Kita mustahil lah hanya satu warna yang akan menjelaskan karakter kita all over secara sepenuhnya. Jadi ada masa macam kita ikut persekitaran atau orang di sekeliling kita akan juga di-influence oleh warna-warna dalam keadaan tersebut. Jadi ada masa mungkin kita perlukan warna kuning contohnya. Dekat TV ni ada keluar orange, red, yellow, purple, blue, green kan. Inilah karakter-karakternya, Syuhada ya. Di antaranya, ya, betul. Di antaranya. Zack macam lemah bila Zack dah nampak carta ni, lepas tu kita tahu Syuhada ni ada dekat sini merupakan perunding terapi warna. Apa kata kita ambil peluang ni lah. Kita tanya Syuhada, macam mana kita nak identify seseorang tu dia adalah warna apa? Sebab curious juga, macam contohnya macam Zack warna apa? Fiona warna apa? Nak mengenal pasti. Sebab ada orang kata Zack ni biru, Syuhada. Tak tahulah betul ke tak. Dia buat ujian, dia ada ujian tu. Dia Zack isi book, dia kata biru. Kita pun macam okeylah, biru lah, okeylah. Terima je lah. Terima, tapi saya tak tahu pun apa benda biru tu. Kan? Macam kalau Fiona ni. Zack dulu buat test tu, siapa yang boleh ingat tak test macam mana yang Zack go through yang dapat result warna biru tu? Ingat dia lebih kepada diri sendiri apa semua. Lepas tu dia tanya what if punya soalan macam tu. Ada soalan-soalan dia lah. Lepas tu dia ada berlaku matematik sikit ujung-ujung, tolak campur, baru dapat warna tu. Betul kan? Betul. So warna Dia biru. ada beberapa kaedah
Dia ada beberapa kaedah diagnosis sebenarnya. So yang macam saya rasa Zack sebut tadi pasal ada tolak tambah macam kelas matematik tu, dia satu kaedah masa kita guna pengiraan, guna kita punya tarikh lahir. Dan ada juga satu lagi cara which is saya punya favourite, kegemaran saya, kaedah ni adalah kita panggil applied kinesiology, ataupun masa testing di mana kita menguji kekuatan untuk tangan individu yang kita nak uji lah, nak kena pasti warna personality dia tu. Contoh macam kat visual sekarang ni. Oh, yang ini. Okay, macam tapi macam mana tu? Put your hands where it should be. Letakkan tangan anda di mana ia patut berada. Okey, macam tu. Okey, macam tu. Angkat tangan. Kemudian dan kita cuba tolakkan tangan tu ke bawah nanti. Okey, tolak tangan untuk ke bawah. Tengok sama ada tangan tu kekal kuat atau tidak. Jadi kalau tangan tu stay up, strong, tandanya itu adalah warna diri anda. So dia akan ada soalan. Kita kena mulakan kaedah ni dengan niat. Macam contohnya orang yang menguji tu akan tanya, contohnya kalau saya lah, Zack, adakah biru warna dalaman atau luaran anda? So jadi saya akan cuba tolak tangan tu. Daripada situ kita tengok kalau tangan tu kekal kuat, tu adalah warna Zack. Kalau dia tak kuat, tandanya tu adalah warna bukan warna dirilah. Okey, dah video yang seperti anda semua sedang saksikan ni, ini video sebelum COVID betul Syuhada Ini video sebelum COVID. Sebab tu tak pakai mask, sebab tu tak ada penjarakan dan sebagainya. Takut nanti orang bagi komen. Kita kena bagi tahu awal-awal. Okey, kemudian step ketiga, tanya soalan sebenar. Lepas tu ni apa? When is ready, all step. Okey. So maknanya macam mana kita nak pastikan tu Syuhada yang maklumat itu tepat? Adakah macam mana? Silakan. Soalan tadi adakah? Sebab ada orang macam saya kan. Okey, bila yang tukang uji tu kata saya warna biru, saya pun terima. Okey biru ni one of my favourite colour juga kan. Salah satu warna kegemaran saya juga. Tapi ada sahabat saya dapat warna yang dia tak suka. Bermana lah, entah betul colour ni. Macam tu tau. So dia punya percentage tepat tu. Percentage tepat tu. Pengalaman saya kalau ada klien yang macam agak macam resistant kan, macam itu bukan warna diri saya, selalunya macam contoh kalau kaum lelaki lah dapat warna diri pink, dia terus macam reject. Dia macam like pink saya bukan pink. Actually sebenarnya warna tu dia pink contohnya, dia tidak melambangkan feminine. Sebab orang selalu associate warna pink dengan feminine kan. Tapi sebenarnya warna pink tu dia it's a very strong colour. Dia seorang yang sangat sensitif contohnya. Saya nak kupas sikit tentang warna pink warna pink, seorang yang sangat sensitif dengan persekitaran dia. So kalau ada orang yang marah contohnya, you ada colleague yang masuk dalam space, you tak cakap tak apa, dia masuk tapi tahu dia tengah marah, you adalah orang pertama yang akan dapat rasa benda tu. Tu kekuatan orang berwarna pink. Fiona, you rasa you pink tak? Kenapa? Fiona rasa apa Fiona awak warna cuba pink sampaikan? Tak, Fiona rasa Fiona warna pink tak? Sebab saya tanya. Sekejap. Fiona rasa lah ni. Fiona rasa Fiona warna gold. Gold emas. Ada ke warna emas, Syuhada? Kuning Kuning. lah. That's the closest. Warna kuning. Mungkin Syuhada boleh bagi tahu kalau Fiona macam Fiona rasa Fiona warna kuning. Jadi kuning tu personality dia macam mana? Okey. Orang yang warna kuning ni dia selalunya first of all ceria. Dia sangat ceria. Okey. Happy. Betul. Okey. Happy lagi. Dia juga seorang yang dia suka benda yang intellectual. Betul. Dia suka membaca benda-benda intelektual. Betul. Fiona. Right? Okey. Dan juga orang warna kuning ni dia mungkin lebih sociable sikit. Sociable? Dia suka bersosial. Dia sociable tapi dia tidak macam warna orange. Orange ni atau jingga dia lagi sociable. Betul. Fiona betul kuning. Pergi kat satu social event terus akan tegur orang. So kuning ni dia tak sampai tahap tu tapi dia still orang yang sociable dan orang suka nak ada di around dia lah sebab dia people feel good bila orang ada dekat kita ada orang warna kuning. Okey Syuhada, ala-ala Syuhada ada, kita ada yang pakar ni kan. Saya nak tanya terus lah, warna biru ni apa ni? Orang kata Z warna biru. Apa dia biru tu? Okey. Warna biru ni kalau satu cara kalau Zack nak tahu betul ke tak, selain pada cara tadi masa testing tu, kalau you nak buat sendiri you boleh try buat macam ni. Okey. Kan? Macam mana tengok kejap. Ini pun masa testing juga. Okey. Dua macam ni. Okey. So you tanya adakah saya warna biru contohnya. Adakah saya warna biru? Try to pull out.
you try to pull. Dia selalunya of course akan terlepas at one point, tapi susah sikit. Itu Susah? tandanya yes, you adalah kuat. Tapi kalau lemah, dia senang terlepas, so dia tu bukan. Tak lemah, betul. Biru ni kuat ni. Okey. So biru tu apa, Syuhada? Okay, warna biru. Warna biru adalah orang yang satu dia aktif. Aktif. Dia nak sesuatu. Sabar. Macam contohnya dia ada goal dia nak sesuatu, dia akan bekerja keras untuk capaikan goal dia tu. Wah, bekerja keras. Dia juga seorang yang orang kata apa, lasak. Oh, Okey. okey. Saya berminat nak tahu Zack dia punya juga- kawan tu siapa. Lagi? Dia ada orang yang very organised, suka benda yang tersusun rapi. Dia tak suka semak-semak macam tu. Wah. Dan kita panggil orang biru ni, dia saya sebut dia materialistic. Materialistic maksudnya again macam saya cakap, kalau ada benda yang dia nak, dia akan pastikan dia dapat benda tu. Dia akan bekerja keras untuk usaha keras untuk dapatkan benda tu. Okey. Oh, saya dah part yang tersusun rapi tu saya dah mula berdebar dah. Takut isteri tunggu kat rumah. Oh, tersusun rapi Okey, terima kasih banyak Syuhada. Fiona, mungkin kita nak tahu jugalah Instagram Syuhada kan. Mungkin lepas ni kita boleh follow, kita boleh tanya-tanya kan. Silakan kongsikan Syuhada Instagram, Facebook dan sebagainya. Instagram, Facebook. Ni dia Instagram. Instagram Syuhada Alauddin. Ya. Boleh dapatkan apa-apa maklumat tentang terapi warna atau tentang saya melalui Instagram Syuhada Alauddin. Tapi kalau kita tengok kan, kerja Syuhada ni agak macam special sikit. Perunding terapi warna ya. Sangat special. Jadi macam jarang-jarang kita dapat dengar. Mungkin macam Syuhada boleh ceritakan macam mana kita boleh nak jadi seorang perunding terapi warna secara ringkasnya. Macam mana sebab kisahnya saya ni terjun bidang. Asalnya seorang peguam dan saya terjun bidang jadi pakar terapi warna ni. Yang boleh menjadikan titik permulaan untuk saya adalah saya sendiri pernah hadiri kelas terapi warna dan lepas tu saya dapat tahu warna diri saya sendiri. Dan hasilnya daripada situlah yang membuatkan saya tinggalkan dunia guaman dan terjun bidang jadi perunding terapi warna sekarang ni. Jadi ada banyak kelas terapi warna yang ada dekat luar sana. Siapa yang berminat boleh check out. Semuanya tercetus dengan minat. Itulah. Apa pun terima kasih banyak-banyak Syuhada Alauddin. Jadi anda semua jangan lupa untuk follow Instagram. Kalau apa-apa soalan yang nak diajukan, directlah DM saja. InsyaAllah Syuhada reply kot. Terima kasih banyak-banyak Syuhada. Terima kasih Fiona dan Zack. Okey, Assalamualaikum. Itu dia. Menarik ya. Menarik. Sekarang awak tahulah sendiri. Saya tak nak cakap. Okey, awak tahulah sendiri awak adalah warna biru ke tidak? Saya rasa ada yang betulnya. Cuma yang bab tersusun rapi tu saya kena fikir 2-3 kali. Sebab saya susun rapi, organize, tapi tak adalah macam terlalu sangat. Kan? Kemas akan kemas. Baik. Betul. Fiona, bila kita sebut warna, kita sebut benda-benda aura-aura ni kan. Kat mana lagi aura yang warna penting dekat sesuatu tempat untuk Fiona? Of course lah dari segi fashion. Exactly. Baju fashion kan? Betul. Sebab itulah sahabat kita ni ada buat satu video ni untuk kita. Oh, ya? Dia nak kongsikan kokok ni. Okey. Jom kita tengok. Jom. Nama diberi Wawa Idris, berumur 44 tahun. Cukup berpengalaman dalam perundingan imej ni selama 8 tahun. Jadi bagi sekalian, kita ada Puan Wawa. Hai. Rona dan fashion, penggunaan warna dalam fashion atau berpakaian ni, apa sebenarnya? Warna ni sangat penting. Bayangkan kalau dunia ni ada satu warna je, apa akan jadi? Mesti bosan kan? Jadi warna ni memang sebahagian sebenarnya daripada kita punya penggayaan. Sebab warna ni dia ada fungsi dia. Fungsi pertama, dia boleh menarik perhatian. Sebab apabila kita berpakaian, itu elemen pertama yang orang akan pandang. Yang kedua, warna ni dia menerbitkan emosi. Emosi kebahagiaan, kedamaian. Ada juga warna-warna yang boleh buat kita stres. Itu dia, emotional connection. So itulah pentingnya warna dalam fashion. Adakah warna tu mempengaruhi fashion seseorang? Dia sangat boleh mempengaruhi. Pernah tak dengar kalau kita pergi stesen Temuduga, kita kena pakai banyak warna biru? Ada sebab. Kenapa? Kalau kita salah pilih warna, salah
teknik sesuai padan, silap-silap warna tu boleh buat kita nampak lebih tua daripada usia, dan silap-silap warna tu boleh buat kita nampak lebih besar. Ada tak warna-warna yang macam nampak wow? Apa warna yang boleh menarik perhatian orang? Warna menarik perhatian ni saya bincang dari dua skop ya. Satu adalah kita kena tahu warna-warna yang sesuai dengan tona kulit. Warna dan kulit kita dibahagi kepada dua kumpulan. Pernah dengar warna-warna kumpulan sejuk dan warna-warna kumpulan panas. Contoh warna-warna kumpulan panas adalah yang begini, dia lebih banyak kepada kemerahan, kekuningan, keorenan. Dan warna-warna sejuk pula adalah warna-warna yang lebih kepada biru, pink, purple. Tidaklah bermakna kalau kita pakai warna ni jadi rasa sejuk, pakai warna panas jadi panas, tidak. Tapi itu adalah kumpulan warna. Jadi macam mana nak tahu? Di antaranya, teknik yang mudah adalah menggunakan aksesori. Kita selalu ada dua jenis aksesori, sama ada aksesori berwarna perak, silver ataupun emas. Betul tak? Kalau aksesori yang kita pakai dekat kulit tu, kita lebih sesuai dengan warna emas, so maksud kita ni kategori warm color. Tapi kalau kita tengok kulit kita lebih sesuai dengan warna silver, so maksud kita lebih kepada warna-warna cool, warna biru tadi tu. Kita faham? Dan teknik kedua adalah teknik mix and match, sesuai padan. Kalau tengok yang trending, teknik ombre, teknik monochromatic, macam di mana kita pakai satu warna dalam satu penampilan. Nampak tak sekarang orang suka style kalau biru daripada atas tudung sampai kasut biru, kalau putih, putih semua kan. Bagusnya itu boleh buat kita nampak insya-Allah lebih tinggi dan kurus. Dan lagi satu, estetik, warna-warna basic, putih, hitam, brown, beige color. Yang penting confident lah juga sebenarnya kan Puan Wawa, betul Betul. Tapi Puan Wawa, saya ada satu cerita semalam. Saya pergi keluar. Ada orang tanya dekat saya, awak suka warna apa? Saya cakap saya suka warna biru. Lepas tu dia cakap dekat saya, tak kisahlah warna apa yang awak suka, cukuplah awak mewarnai hidup saya. Itu dah macam mana pula? Alah, Itu dah jadi kes lain dah. untunglah. Untungnya tak apa, single tak apa. Terima kasih banyak Puan Wawa atas perkongsian tentang Goreng dan Fashion ni. Sama-sama Syikin. Bye. Bye. Oh, kokok. Itulah dia, kokok. Syikin lah, Syikin. Nama betul dia Syikin. Ingat dia single lah. Mewarnai awak telah mewarnai hidup saya, dia kata kan. Tapi itulah betul juga Fiona kan. Kadang-kadang bila kita tengok kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita ni semua, memang mereka memberikan aura-aura tersendiri. Setiap kawan-kawan kita, setiap individu yang kita kenal mempunyai karakter yang berbeza-beza. Begitu juga kalau kita tengok kan kawan-kawan kita yang ada ni, yang terutamanya dekat dalam Borak Kopitiam ni. Betul. Masing-masing memang suka nak buat benda baik-baik ni. InsyaAllah. Tolong sesama kita sendiri. Lepas tu bagi nasihat dari masa ke semasa. Satu amalan yang saya rasa macam saya sangat bersyukur. Saya ada abang-abang. Abang-abang. Jangan menangis. Okey, tak apa. Adik-adik Kita tukar cerita Sebelum awak menangis, saya risau Fiona ni semenjak dia tahu dia warna kuning ni. Baik, ni ada satu cerita yang kita nak kongsikan lah Fiona dengan penonton Borak Kopitiam juga. Dekat dalam sekarang ni kita tahu ramai duduk rumah, kita tengok TikTok, Instagram, Twitter dan sebagainya. Dan ada satu video yang Zaid tengok dekat TikTok yang di mana Zaid nak kongsikan kepada anda juga dengan Fiona juga. Yang telah mencuri perhatian kita. Ini dia. Betapa kreatifnya dia, di mana beliau nak ambil vaksin tapi feeling-feeling pergi kenduri kahwin. Dan video pemuda ni Fiona mendapat perhatian ramai sangat orang. Nampak tak? Ini dia. Kad jemputan wedding on the way ke Dewan Pengantin. Lepas tu nanti ada beratur tau. Nanti nampak tahu. Ada orang beratur. Ni dia kata dah nak sampai. Nanti orang beratur, dia kata ramai orang beratur nak ambil nasi minyak, tak silap Zaid. Nampak? Tetamu dah mula masuk beratur. Dia nak feeling macam pergi kenduri kahwin. Yelah, kita pandemik ni dan sebagainya, kita dah lama dah tak pergi kenduri makan nasi minyak kan. So dia buat video ni lain daripada yang lain. Sebab tu ramai yang memuji, kata sangat-sangat kreatif sangat-sangat kreatif. Zaid, kalau Zaid dah kongsikan satu info viral ni kepada anda semua, satu lagi Fiona pula punya turn nak kongsikan. Yang ini berkaitan dengan pemuda ni yang feeling nak pergi kenduri kahwin. Fiona punya video yang kejap lagi kita akan tunjukkan kepada anda merupakan satu pasangan ni, di mana tarikh vaksin mereka adalah sama dengan tarikh mereka bernikah. Yang Fiona, ini dia yang tular di social media baru-baru ni. Mereka yang ada di PPV memang kagum nampak mereka, kenapa datang dengan baju nikah ni? Sebab sebenarnya mereka dapat tahu tarikh diorang nak vaksin ni adalah sama dengan hari nikah mereka. Dan ni sebelum majlis bernikah ni. Nama dia ada nama mereka dia? Pergi PPV dulu. Jadi inilah benda-benda yang kita boleh tengok, antara benda-benda yang boleh menceriakan kita. Mereka yang ni bersemangat untuk mendapatkan vaksin. Ini antaranya lah. Sebenarnya banyak lagi kan yang tular apa semua kan. Tapi apa-apa pun Fiona, jangan lupa kita nak bagi tahu kat penonton, kita sahabat kita pun ada juga
Bukan Betul. Zack dengan Fiona saja. Hari ini sahabat kita Haziq Husni live daripada Pusat Darah Negara dengan cerita bersama dengan Syami juga. Betul, bersama dengan Syami. Jom kita tengok apa cerita dekat situ. Terima kasih Fiona dan juga Zack yang ada kat studio. Haziq bersiaran langsung di Pusat Darah Negara sekarang ni. Saya dah daftar, guys. Nombor saya adalah 1001. Maknanya saya adalah penderma baru dan yang pertama datang untuk mendaftar menderma darah hari ini di Pusat Darah Negara. Dan untuk tahu lebih lanjut lagi, saya tengah nervous, saya nak tahu lagi pasal derma darah ni. Saya bersama dengan pakar perubatan transfusi. Kita ada Dr. Ten Mol, anak perempuan Darul Linggam. Dr. Ten, apa khabar? Khabar baik, Cik Aziz. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, doktor. Ya. Okey, boleh dapat sikit mic ke atas. Okey, doktor, nak tanya doktor lah. Kita sekarang dalam pandemik, kan? Pandemik COVID-19 dan ramai orang yang takut nak derma darah. So nak tanya, macam mana dengan bekalan darah di negara kita sekarang ni, doktor? Okey. Soalan tu memang soalan wajib je. Soalan wajib nak tahu macam mana tahap bekalan darah sekarang. Kita sekarang memang tahu dah 1 tahun setengah ya. Ya. COVID memang melanda negara kita dan impaknya memang ada. Ya. Secara amnya untuk satu negara ni kutipan darah untuk seluruh negara memang kalau kita berbandingkan tahun 2019 dengan 2020, dia ada penurunan lebih kurang 12.3%. Banyak sebenarnya tu. Ya, dia banyak. Kalau kita nak tengok untuk kutipan darah Pusat Darah Negara sahaja pun dia ada peratusan sebanyak 14.3. Jadi memang banyaklah penurunan dia. So impak dia memang mendalam jugalah. Ya, tapi apa yang menyebabkan orang takut untuk derma darah? Yalah, orang takut sebab nak pandemik sekarang ni, patut nak pergi ke tempat derma darah lagi, nak menderma darah lagi. So selamatkah sebenarnya untuk kita menderma darah sekarang di waktu pandemik ni, doktor? Okay, ada 2 soalan ya. Okey. Satu, penderma-penderma darah takut. Ya. And kenapa dia ada membuat impak yang menurun? Sebenarnya banyak kegusaran penderma sebab bila dia fikir, bila kita keluar, kita ni ada tak situasi yang kita terbabit dengan pandemik sekali. Yep, betul. Okey, mendapat infection. Yang itu satu. Lagi satu adalah bila dah ada banyak pandemik, bila penularan ni semakin meningkat, banyak kempen-kempen bergerak kami pun terpaksa ditangguh ataupun dibatalkan. Mobile terpaksa dibatalkan demi keselamatan. Tapi kami memang mengikut SOP yang telah disiapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya setuju. Jadi tak perlu risau, tak perlu khawatir. Memang apa yang kami siapkan ada SOP yang memang detail. Apa yang harus kita buat, apa yang harus kita ikut sebelum menderma, semasa menderma, selepas menderma pun. And sebagai persiapan kami juga buat persiapan sebagai membantulah ya. Kita dah ada slip temujanji secara online. Jadi kalau penderma memang ingin nak menderma, boleh je isi slip temujanji secara online, bawa buku pendermaan. Dengan adanya pun perintah kawalan pergerakan ni pun, bila kami tunjuk dengan bila penderma tunjuk kepada polis ataupun AMI, lepas lah. Memang lepas. Yang penting pergi derma betul-betul. Ya. Itu untuk yang nak menderma darah. Tapi macam mana dengan darah yang dah didermakan tu? Adakah selamat digunakan? Macam mana kita nak tahu bekalan darah tu selamat digunakan untuk pesakit-pesakit tu? Bila seorang penderma menderma darah, Ya. apa kita buat? Kita selalu kuarantin produk kita dulu. Betul. Lepas tu kita akan memastikan produk itu melalui saringan. Jadi kita memang akan buat saringan untuk transfusion transmitted infection juga. So ada level-level dia. Dia ada banyak level. Sebelum kita sampai ke tahap tu, kita buat saringan penderma kita juga. Betul? Saya dah kena tadi. Kita pun memang disaring secara detail. Kita memang memperhalusi semua kriteria penderma. Jadi tak perlu risaulah. Jangan risau nak menderma darah ni. Saya nak bagi lagi rasa yakin untuk menderma darah ni. Kita tanya Dr. Ten, apa kebaikan? Bagi satu atau dua lah kebaikan menderma darah. Kalau kita menderma darah, apa kebaikan dan kelebihan yang kita boleh dapat? Okey, kebaikannya nombor 1 ni paling utama sekali. Bila kita menderma darah kali pertama ataupun bila-bila lah kan, kita akan menyelamatkan 3 nyawa. 3 nyawa. 3 nyawa. Bila kita dapat menyelamatkan 3 nyawa ni, kita rasa memang puas hati. Maknanya kita ada sebab, ada benda, ada sebab kita derma darah tu. Pendermaan darah ini adalah secara penggunaan darah adalah terapeutik. Jadi kita memang tak boleh buat dengan secara sintetik. Bila menderma darah dia ikhlas.
Maknanya bila kita mendemar darah, secara terlangsung kita telah pun menjadi hero untuk menyelamatkan mereka yang mungkin memerlukan darah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Ten yang sudi bersama dengan kita hari ini. Saya masih lagi menunggu nombor saya dipanggil. Belum lagi 1001. Zack, Fiona, doakan saya untuk mendemar darah kali pertama hari ini. Kembali bersama mereka di studio. Amin. Jangan nervous Haziq. InsyaAllah everything will be okay. Baiklah, terima kasih Haziq dan juga Dr. Ten. Sekarang ni kita akan bersama dengan Sispel untuk segmen Jom Masuk TV. Let's go. PKP kali ini sememangnya sangat mencabar. Kami faham ramai peniaga kecil yang terjejas. Jika sebelum ni boleh buka kedai atau gerai, tapi kini semua tu mula menjadi bebanan dek cabaran kewangan dan faktor keselamatan. Jangan risau, saya ada solusi untuk anda yang terjejas. Hai, Assalamualaikum. Saya Resta binti Jaafar, Ketua Bahagian Pemasaran dan Jualan Raifina Marketing Sendian Berhad. Hari ini kami ingin mengajak anda untuk sertai kami di Sisrael dan berbisnes hanya dari rumah tanpa risikokan keselamatan diri melalui platform yang kami sediakan. Kami faham ramai yang terkesan dengan pandemik ini. Bisnes kecil-kecilan dah tak boleh beroperasi. Simpanan pun dah makin menyusut. Kami di Sisfal ada solusi untuk membantu anda terus berniaga jana pendapatan bersama kami sepanjang PKP ini. Tanpa perlu pegang stok dan keluar pos barang, anda juga akan berada dalam satu circle yang positif, marketing support yang berterusan dan kelas bimbingan bisnes percuma setiap minggu. Produk-produk kami juga mudah dijual dan mendapat permintaan yang tinggi di pasaran. Apa yang menarik, Alhamdulillah Sisfal telah melahirkan 7 orang jutawan dan ramai yang mencapai pendapatan 4 angka setiap bulan. Jadi, mari sertai kami hari ini dengan menghubungi talian yang tertera di skrin TV anda atau search sahaja #Sisfal Consultant dan lokasi di mana anda berada sekarang. Hanya dengan RM RM100, anda akan menerima 4 e-book memulakan perniagaan bernilai RM499. 1 e-book membuat jualan pertama dalam tempoh 7 hari bernilai RM197. Produk viral iaitu 6 kotak vitamin C berries bernilai RM174 dan segalanya ini adalah percuma untuk anda. Tunggu apa lagi? InsyaAllah ini adalah platform bisnes terbaik yang anda cari selama ini. Sertai kami sekarang, kita bangkit bersama Sisfal. Hubungi kami, beri kami peluang, bimbing anda. Kalau macam dekat rumah Fiona kan, Fiona suka mood warna yang macam mana? Okey, kalau nak cakap betul lah, in future Fiona kalau boleh rumah warna neutral. Warna yang macam my husband, suami saya cakap warna pucat-pucat gitu. Warna macam krim putih. Putih, krim, brown, cair gitulah. Dia macam lebih menenangkan lah. Betul. Tapi betul lah Zack kan, warna memang memainkan peranan yang cukup penting boleh bagi kita mood yang macam-macam. Macam tadi kita ada tunjukkan video macam warna dari segi fashion boleh tunjukkan kita personality macam mana, kemudian boleh membantu kita mencipta ilusi macam mana, boleh membantu orang tu nampak lebih langsing dan sebagainya. Jadi pemilihan warna memang memainkan faktor yang cukup penting dalam kehidupan seharian. Betul, peranan yang sangat besar. Dan itu bila kita sentuh berkenaan dengan fashion, pakaian dan sebagainya. Macam saya pakai hari ni. Tetapi hari ni juga takkan lengkap kalau kita tidak menemu seorang yang pakar tentang tona kediaman. Sebab itu bersama dengan kita ada LAR Azri Fazami Ahmad Tarmizi. LAR tu apa Zek? LAR tu adalah landscape architect dan beliau merupakan seorang arkitek landscape. Selamat datang ke Borak Kopitiam, Cik Azri. Selamat pagi. Apa khabar Zack, Fiona? Alhamdulillah. Baik. Kenapa senyuman? Kenapa Cik Azri tersenyum? Senyum sebab sebenarnya dah lama tak tengok Zack dengan Fiona lah. Sebelum ni rasanya kita pernah bersiaran sebelum ni. Lain ke? Ramai orang tegur kita lain lah hari ni Fiona. Kenapa? Sebab selalu kan kita dekat studio. So hari ni kita online. So, ya Allah, betul. Kita rindu sangatlah tetamu nak datang studio. Tapi tak apalah, kita jaga kita yang terbaik supaya tidak tersebar luas lagi lah. Baik, Cik Azri nak tanyalah, kenapa penggunaan warna ni sebenarnya sangat penting dalam sesebuah kediaman tu, Cik Azri? Okey, sebenarnya macam ni. Kalau kita tengok persekitaran kita juga, memang kalau kita pergi kat luar, kita memang nampak ada macam-macam warna yang semula jadi. Kalau kita di hutan,
kita nampak kehijauan yang pelbagai color kan, daripada color-color earth tone natural kepada warna-warna kehijauan. So apa yang kita rasa ialah kita rasa segar kan. Kalau kita masuk hutan kan, rasa segar, kita rasa aman, damai. So tapi bila kita balik je ke rumah, tiba-tiba kita rasa macam serabut. Kan. Keadaan tu sebenarnya secara tak sengaja persekitaran warna tu telah mempengaruhi kita secara tidak sedar. So sebenarnya sebab tu kita perlu menekankan warna tu sebagai satu unsur yang penting dalam kita menjalani harian kita lah. Okey. Jadi apa-apa harian, tugasan harian. Okey, jadi jom kita ambil the first step lah untuk ubah hidup kita. Macam tadi Cik Azri cakap, bila kita dekat luar kita rasa macam tenang, macam best. Balik rumah kenapa rasa macam serabut dan sebagainya. Jadi mungkin Cik Azri boleh kongsikan bersama dengan kita jenis dan juga kategori dan teknik warna yang biasa digunakan oleh pemilik kediaman supaya mereka boleh buat pilihan yang tepat dan bagus. Okey. Sebenarnya selalunya lah kediaman di Malaysia, kebanyakannya kita ni pilih warna ikut trend. Okey, ataupun kita rasa macam kita sesuai dengan color biru, lepas tu kita cat dinding kita warna biru. Sebenarnya apa yang kita suka tu ialah bukan apa yang sesuai dengan keadaan persekitaran rumah kita. Contoh kita duduk di dalam bilik, kawasan tu tiada pencahayaan yang bagus. Jadi dia tak ada tingkap, dia tak ada pintu yang luas ataupun direct sunlight. Jadi bila kita guna warna-warna yang gelap, warna-warna yang gelap ni seperti warna biru, hitam, coklat tu semua, dia akan menjadikan bilik tu bertambah lebih sempit dan kecil. So, kita perlu pilih warna bersesuaian dengan persekitaran bilik ataupun kediaman tu sendiri. Bukan based on cita rasa kita. Kita boleh pilih biru, tapi dia ada tona-tona biru yang sesuai untuk persekitaran yang kecil. Tadi kita ada nampak slide tadi kan? Betul. Kita ada basic colour je. Kita panggil 3 jenis warna asas lah. Merah, biru, kuning. Okey? Kan? So daripada situ sebenarnya dia boleh dipecahkan kepada kita panggil primary colours. Dan primary colours, okey. Kita ada secondary colours. Dan kita ada tertiary colours. So daripada situ perkembangan warna tu dia ada banyak tona-tona warna tu. Daripada carta tadi contohnya kita boleh pilih sama ada kita guna sistem bertentangan maknanya ataupun bersebelahan. So benda ni sebenarnya banyaklah yang kita perlu belajar, tapi secara basicnya ialah kita jangan gunakan warna yang gelap untuk sebuah ruang yang kecil. Nanti dapat kecil. Dia punya kira macam faktor utama dia untuk membantu menceriakan bilik tu sendiri. Okey. Jadi kalau macam bilik yang kecil jangan diwarnakan dengan gelap. Jadi mungkin warnakan dengan lebih terang, putih misalnya. Okey. Sebab tu semasa kita membuat pemilihan warna tu kita perlu tahu juga cahaya matahari tu masuk daripada mana. Okey, contoh dalam slide sekarang ni, ruang yang ada ni ialah ruang yang terbuka, luas. So the idea ialah kita nak turunkan ceiling tu supaya dia nampak lebih rendah. So kita gelapkan warna ceiling tu. Perasan tak? So nampak dia rendah sikit lah. Jadi ruang tu akan nampak lebih gelap. Okey, faham. Dia ada fungsi warna tu. Dia tak kira sebenarnya, tak kisah warna biru ke, warna hijau ke, warna apa-apa, tapi dia punya ini kita nak fokuskan ruang tu kepada satu dinding, iaitu kita nak tengok TV kan. Kita nak tengok kita nak menghadkan pandangan kita. So kita gelapkan kiri dan kanan wall kita, dinding.
Oh iyalah. Betul lah. Walaupun ruang tu ruang yang sama, tapi okey, ini ialah kita nak decrease kan. Maknanya kita nak atau kata lain kita nak kecilkan. Mengecilkan bilik. Jadi kita guna warna yang gelap tadi. Walaupun kita ada sumber cahaya daripada kiri dan kanan, kita ada tingkap, kita ada sliding door, tapi bila kita gunakan warna yang gelap tu, keadaan bilik tu akan terus nampak macam kecil. Saya rasa bila saya dengar suara Cik Azri lama-lama, betul lah Fiona. Cik Azri ke orang yang tanam pokok dalam rumah, bukan? Oh ya, betul. Betul kan? Rumah Cik Azri dalam dia punya tona kediaman dia hijau, betul kan? Hijau, pokok-pokok semua. Inilah orangnya. Okey. Ni Cik Azri, boleh tak guna kombinasi warna? Sebab ada orang ni dia tak suka Satu warna. fokus pada satu. Dia nak gabung-gabungkan. Kita pernah buat satu eksperimen lah lebih kurang. Kita menggunakan 37 warna yang berbeza dalam satu rumah. Macam mana? Macam mana tu? Macam mana Cik Azri? 37 sekali tu. 37 warna. Bayangkan 37 warna dalam satu rumah. So mestilah kita rasa macam mestilah serabut kan. Tapi sebenarnya hasilnya very convincing lah, sangat meyakinkan sebab walaupun warna tu banyak tapi tona-tona warna yang kita gunakan tu tidak clash. Maknanya dia menggunakan satu kita panggil saturation yang sama. Okay, kalau kita pergi kedai cat kan, kita pergi hardware, kita nak beli cat, nak pilih, kita akan jadi macam rambang mata kan, kita tengok ada banyak sangat selection of colours sebenarnya. Tapi penggunaan katalog tu sebenarnya ada cara tertentu juga supaya kita boleh buat pemilihan dengan tepat. So walaupun color yang kita guna tu banyak, okay, kita ada merah, biru, hijau dan kuning, tapi kalau saturation dia tu sama, dia tidak akan menyakitkan pandangan kita. Betul. Itu memang susah kalau saya nak explain dekat dalam kamera ni kan, tapi bolehlah explain dekat rumah saya lah. Cik Azri buat alang-alang tu. Okey, Fiona, tapi kan yang itu kan macam kebanyakan bila kita sembang tadi tu mengenai dengan cat dinding dan sebagainya. Betul. Jangan lupa dekat dalam rumah pun ada banyak aksesori. Ya, betul. Jadi adakah warna aksesori juga memainkan peranan yang penting? Ya, betul. Sebenarnya macam ni. Ada orang dia very basic. Dia kata okey, rumah dia nak warna putih sahaja semua. Tapi dia lupa sebenarnya putih ni pun ada banyak shade. Kalau kita panggil pastel color kan, is a shade of white sebenarnya juga pastel tu. So dalam pemilihan warna ni penting, bila kita dah warnakan dinding kita putih, semua aksesori semua warna putih, dia akan of course dia jadi nampak suram kan. Betul. Tapi kita boleh inject color tu dengan aksesori seperti bantal macam throw cushion, karpet, ataupun benda-benda hiasan kecil yang lain yang boleh menyerlahkan lagi warna-warna dalam kediaman kita. Okey. Ini ada satu cerita saya nak kongsi. Okay? Silakan. Okey, saya ada sebelum ni kita ada pengalaman untuk buat pemilihan warna dengan kita punya customer. Warna asal dapur dia ialah merah. Okey. So dia cakap, Azri, saya dengan wife kalau masuk dapur ni selalu macam marah. Lepas tu saya cakap, sebelum tu saya macam ni mesti something dengan colour. Memang betul tekaan saya lah bila kita masuk je bilik dapur tu, keseluruhan dapur tu berwarna merah. Bayangkan dah lah you masak, lepas tu panas, lepas tu you buat lah you punya kabinet tu warna merah, dinding merah, kabinet merah. So dia macam membara-bara tau. Dia punya Yelah, dia macam menambah kita punya kemarahan lah. Baik. Ya, betul. So, Azri, terima kasih banyak. Kita ubah suai dan kita tukarkan tona warna tu, terus dia jadi macam aman aja bila masuk tenang kan. Nampak. Kita tengok balik Peranan. Yes, tona kediaman. Banyak lagi sebenarnya kalau kita nak kongsi, tapi itulah masa sangat-sangat terhad Azri. Terima kasih banyak di atas perkongsian. Tapi ramai lagi yang mungkin nak bertanyakan soalan kepada Azri kan. Boleh kongsikan Instagram ke Facebook ke Azri, silakan. Ya, boleh lawati kita di IG Atap Emas.
Okey, siapa-siapa yang nak bertanyakan soalan ke, kita sudilah menjawab dengan apa kekeliruan tentang warna ni. Tak ada masalah, boleh je DM kita direct ke IG atau menarik sebenarnya benda ni, kita kena tahu lebih sebenarnya tau. Okey, terima kasih Azri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Zack, nampak tak? Hari ni kita belajar banyak. Banyak. Warna betul-betul boleh buat banyak benda. Kita sebagai orang dewasa dekat sini pun banyak belajar. Betul. Kan? Nak tahu tak, warna sebenarnya pun boleh ajar anak-anak kecil kita banyak benda. Oh, juga? Macam mana? Saya tak tahu. Tengoklah video ni. Oh, ada video? Jom kita saksikan. Cerita pasal kanak-kanak, diorang ni memang gemar warna, craft, lukis. Dalam pemikiran diorang, bila warna je macam melambangkan, how can I say, a very nice thing to share. Macam contoh saya bagi warna di sini contoh warna okey. So lukisan ni pewarnaan mereka kanak-kanak lebih kepada warna ceria, kuning, merah, hijau. Kalau girl tu biasalah dia suka pink, and then purple, like princess, warna-warna macam tu. So lelaki more to cool warna, dia macam suka warna biru, hijau. So bila warna ni memberikan mereka keyakinan diri, salah satunya. Lepas tu mereka boleh macam how do you say memberi impact yang positif. Everyday diorang tengok warna ni, diorang nak buat lagi cantik, lagi menarik keyakinan emosi mereka tu ke arah positif. Sebab student ni very kreatif. Diorang umur katakan 3, 4, 5 tahun, diorang sangat kreatif berbanding kita. Kita dah berusia, kreativiti kita turun. Kanak-kanak kreativiti dia naik. Umur 3 tahun sebenarnya, 2 dah kenal warna dah sebenarnya. 2, 3 and then 4, 5, 6 tu more to they like to explore. So daripada situ diorang akan mula kalau ada warna-warna, dia akan mula conteng lah atas kertas ke, kadang-kadang atas dinding pun diorang akan buat. Jadi kita share knowledge kita dengan kreativiti diorang, kita gabungkan menjadi apa orang kata, macam meriasikan impian diorang jadi yang terbaik. So we help them. Ini contoh craft masjid. Okey, kenapa nak buat craft masjid ni? Supaya mereka boleh bermainkan dengan berbagai medium seperti warna, colours, garisan, shape, texture. Jadi bahan-bahan ni saya beritahu kat diorang. So daripada sini diorang boleh create. Okey, macam ni contoh. Okey, ini pula craft dinosaur. Okey, craft dinosaur. Alright, yang ini terbaru saya akan share dengan kelas saya nanti. Ini more to castle craft. Okay, because saya guide. Saya akan guide daripada mula, memberi diorang keyakinan diri. Saya create the environment supaya mereka gembira. Itu yang penting. Art ni emosi. Macam saya cakap kan, bila dia tengok warna, dia akan gembira. Tapi kalau di tengah sedih tu, kalau boleh tak payah lukis lagi lah, bagi dia relax dulu. Sebab bila budak-budak tengah sedih, perwarnaan dia bermain kepada perwarnaan yang macam biru tua, dark colours. So budak-budak bila dia happy, kita cakap why not you draw, dia akan gembira, lukisan tu akan sampai. Dan insya-Allah so far budak-budak telah buat yang terbaik bersama saya. Alhamdulillah sangat-sangat. Lukisan ni memberi ketenangan jiwa kat mereka. Alright, dan ini ada satu perkara yang menarik yang saya ingin kongsikan bersama dengan anda, di mana hari ini memperkenalkan perubahan baharu dalam inovasi peranti boleh lipat baharunya.
Galaxy Z Flip 3 5G. Dan Z Flip 3 adalah peranti penuh gaya beserta pelbagai fungsi, iaitu peranti ideal dengan reka bentuknya yang kompak dan juga bersaiz poket. Dilengkapi dengan ciri-ciri kamera yang ditambah baik serta skrin penutup yang lebih besar. Dan Galaxy Z Flip 3 juga dilengkapi dengan IPX8 menjadikannya rintang air. Jadi pengguna tidak perlu lagi bimbang jika terperangkap dalam hujan. Dan semua ini mudah saja, anda boleh lawat samsung.com.my hari ini untuk info lebih lanjut. Lama, jangan lepaskan peluang guys. Ini dia luar biasa. Fiona, kamu terdiam, tercengang, tahulah ni baru. Tak, saya terfikir ni dengan kawan kita dekat Pusat Darah Negara, Haziq. Okey, dia dah dapat nombor tadi tu. Jadi sekarang ni of course tengah nak standby untuk dema darah. Jadi siapakah akan bawakan perkembangan dari dekat situ? Jangan tanya. Dalam Borak Kopitiam kita ada superhero kita. Oh, you mean Syami? Syami. So kita bersama dengan Syami dari Pusat Darah Negara. Hai, Assalamualaikum semua. Okay, sekarang ni saya berada di Pusat Kutipan Darah, Pusat Darah Negara. Dan di sini kalau anda boleh lihat, memang ini merupakan tempat di mana penderma-penderma akan menderma darah di sini. Okey, tapi semenjak tadi, pada pagi tadi saya sempatlah scroll di laman web Pusat Darah Negara dan kita boleh lihat kat sini ada undian yang dibuat oleh Pusat Darah Negara sendiri, di mana dekat sini kita boleh lihat rata-rata kenapa orang takut untuk menderma darah adalah disebabkan takut dengan jarum. Okey, tapi pada pagi ini sebelum tu kita bersama dengan orang yang memang saya boleh katakan dia hero lah, sebab dia selalu menderma darah, memang boleh dikatakan penderma tetap. Okey, bersama dengan saya Encik Azwan. Okay, Assalamualaikum Encik Azwan. Waalaikumsalam Syami. Okey, baik Encik Azwan boleh ceritakan sikit tak macam mana dah berapa kali dah Encik Azwan untuk menderma darah? Okay, pertama sekali terima kasih Syami. Saya start menderma darah pada tahun 2009 dan sekarang ni sudah 129 kali saya menderma darah apheresis. Okey, sudah 129 kali Okey, jadi sebab kita tahulah sebab ramai orang yang sebenarnya takut untuk nak menderma darah kan. Lagi-lagi pertama kali dia menderma darah. Jadi pada Encik Azwan pada mulanya macam mana boleh gemar untuk menderma darah ni? Okey, pertamanya saya tengok dekat Facebook ada satu kanak-kanak memerlukan darah jenis A lah di Hospital Pulau Pinang. Jadi saya ambil inisiatif untuk menderma darah utuh lah, whole blood pada ketika itu. Setelah 2009, continuously setiap 3 bulan di Pusat Darah Negara saya telah di-offer oleh doktor untuk menderma darah apheresis, iaitu sekerap 2 minggu sekali. So maknanya sebulan 2 kali lah. So takut tu sebenarnya dia boleh hilang kalau kita kerap menderma. Okey, betul. Okey, jadi setelah sekian lama memang takut tu akan hilang lah sebenarnya. Ya, betul. Okey, jadi kita dapat maklum juga yang Encik Azwan merupakan seorang pemandu teksi sepenuh masa. Betul. Okey, tetapi pada masa yang sama Encik Azwan juga boleh membuat servis lah untuk menghantar penumpang-penumpang dia untuk nak menderma darah secara percuma di sini. Okey, jadi boleh Encik Azwan ceritakan macam mana, bagaimana peranan tu boleh berlaku? Okey, inisiatif ni saya buat masa first PKP kita pada tahun 2020. Pada waktu tu saya terfikir orang tak boleh keluar dan ketika itu taksi dan e-hailing hanya digunakan beroperasi kan. So saya ambil inisiatif untuk membawa setiap penderma darah di Lembah Kelang dan saya postkan dekat saya punya media sosial, Facebook dan IG untuk membawa dan pergi dan balik secara percuma untuk menderma darah. So alhamdulillah Pusat Darah pun ambil respon yang baik, kawan-kawan, dan inilah saya dapat satu penghargaan daripada PM kita. Ini kita boleh lihat memang daripada Perdana Menteri sendiri. Pada Perdana Menteri saya terima satu sijil penghargaan lah, penderma paling responsif, sukarelawan paling responsif pada ketika itulah. Hebat. Okey Encik Azwan, terima kasih banyak. Harap usaha yang ditunjukkan oleh Encik Azwan ni dapat memberi contoh kepada orang di luar sana. Okey Encik Azwan, terima kasih banyak. Okey, terima kasih. So, jap, saya tengah cari Haziq sekarang ni. Haziq. Okey, Haziq tengah derma darah sekarang ni. Okey, jap, kita pergi kat situ. Okey, Haziq, perasaan macam mana sekarang ni? Saya tengah nervous sebab
besar rupanya jarum yang nak ni. Tapi jangan risau. Sebab yang akan buat kita punya demam darah, ambil darah dan semua adalah orang-orang yang pengalaman, orang-orang yang memang tahu apa yang nak dilakukan. Jadi on. Okey, so sementara Haziq tengah demam darah ni, kita kembali dululah dekat Zack dengan Fiona. Tahniah Syami. Best. Tergelak dah sebab apa? Zack pun sebenarnya takut jarum. Dapat Haziq gemuruh kat situ. Tapi betul lah macam Zack cakap. Zack takut sebab jarum dia besar. Macam Haziq cakap kan. Mungkin lepas ni Haziq boleh kongsi pengalaman dengan Zack lah kan. Bila tengok Haziq buat macam ni, kita pun rasa nak kena buat jugalah. Alright. Jadi seperti biasa tadi kita dah kongsikan untuk segmen JMTV. Dan untuk segmen JMTV kali ni kita ada The Prayer Mat. Jom kita saksikan. Siapa seperti saya rindu sangat rasa nikmat solat di tanah Haramain. Tetapi sekarang ni dengan The Prayer Mat, seumpama kita di Haramain. Sebenarnya The Prayer Mat ni adalah membakar sejadah terus daripada kilang Mada Kabis di Medina. So apa yang pasti, dia adalah produk daripada orang Islam kita sendiri. Bukan itu saja, ada 300 desain daripada 5 kategori. Ada Madinah, ada Mekah, ada Elegance, ada Aqsa dan juga ada kaligrafi. Dan kualiti, ya Allah guys, kualiti dia sangat-sangat tebal dan sangat-sangat lembut je kabin dia. Bukan setakat untuk solat, tapi kalau nak beli hadiah untuk ibu bapa, sebagai channel hati, even sebagai hiasan di rumah pun boleh. Dan sekarang ni The Prayer Mat membuka untuk bagi peluang pada anda untuk jadi seorang agent dropship ataupun beli secara bukan secara wholesale. So apapun, kontak je The Prayer Mat sendiri Bahad, website dia orang ataupun nombor yang ada di skrin anda sekarang. Jangan lepaskan peluang ni. Assalamualaikum. Ku rasa diriku ditipu dengan diri sendiri. Siapakah aku untuk nilai kesakitanku ini? Kadang mereka tak mengerti apa yang ku lalui. Segala yang ku bina akhirnya jatuh ke bumi. Am I fall, masih ku berdiri. When I fall, akan ku sendiri. Biarkan aku terluka, biarkan aku tersiksa. Kau tak perlu ambil tahu apa yang telah ku lalu. Ceritaku bagai bukti untuk diriku sendiri. Jika ku jatuh diuji, adakah engkau di sisi? Am I fall, masih ku berdiri. When I fall, akan ku sendiri. Aku memanggil namamu dengan harapan kau tunggu. Adakah kau mendengarku? Panggilan yang tak berlagu. Kehidupanku dipandu dengan cerita yang
waktu. Segala kata terbuku berjudul nota hasratku. My fault, masih ku berdiri. When I fall, akan ku sendiri. Biarkan aku terluka, biarkan aku tersiksa. Kau tak perlu ambil tahu apa yang telah ku lalu. Ceritaku bagai bukti untuk diriku sendiri. Jika ku jatuh diuji, adakah engkau di sisi? My fault, masih ku berdiri. When I fall, akan ku sendiri. Wah, itu dia. Okey, nota hasratku. Dia punya mood dia begitu gelap. Kenapa Devina? Duduk. Saya lapar lah dengar cerita Adli ada something untuk kita ni sebenarnya. Apa dia? Adli? Adli, you nak masak something untuk saya ke? Saya nak siapkan breakfast sekarang ni. Nak siapkan breakfast. Bolehlah hantar ke sini nanti. Tengok apa tu? Breakfast apa? Boleh tunjuk sikit tak? Coffee machine. Ini dia. Ini Kopi. Tengok. Siap kopi sekejap. Tu kita boleh borak-borak lah. Yes. Okey, borak santai. Sambil buat tu kan. Adli, nak tanyalah pasal lagu Nota Hasratku ni. Sedih sangat ni, kenapa Adli? Sedih betul lagu ni. Yalah, kita nak sampaikan mood yang yalah sekarang ni kita tengok macam musim pandemik ni, kita tahu ramai orang yang berada dalam keadaan mental health yang tidak stabil. Ya, betul. So kita nak sampaikan benda tu untuk memberi semangat kembali lah orang kata. Okey. Tapi tapi kejap Fina, apa pun kita dekat Borak Kopitiam kita nak pujilah Adli ni. Kita minta dia nyanyi live ke. Dia top up sekali dengan scene-scene menangis apa semua. Ya. Itu semangat luar biasa anak muda yang kita perlukan ya. Last kali dia siap shot lagi ya buku Ifan Khairi tu. Sebenarnya kan boleh cakap apa tahu bagus. Dia punya klip kita panggil music video lah kan, sebab dia memang nampak macam music video kan. Memang sampai dia punya feeling tu. Mungkin okey, Adli ceritakan sikit sebab memang kita rasa macam nak tahu sangat intipati lagu ni. Dapat idea dari mana? Berlaku atas Adli sendiri ke ataupun macam mana? So lagu ni saya sebenarnya ciptakan dengan Yoni Boy. Nur Iman tu sebenarnya Yoni Boy. Dan lagu ni kita orang cipta memang time tu saya dengan Yoni Boy berbincang lah untuk terbitkan satu lagu yang kita nak orang rasa sampai ke hati. Dan tambahan pula saya pun pernah mengalami perkara macam berada di dalam keadaan yang tidak baik, dan kita tahu Yoni pun sama juga dulu sebelum dia jadi artis pun dia memang tiada kawan, memang menghadapi depresi. So saya dengan dia berbincang dan kita nak buat lagu yang memang orang boleh rasa sampai ke hati lah sakit tu. Macam tu lah. Yelah, selain daripada tu juga dengan cerita lagu ni pun jadi salah satu lagu untuk drama TV3 kan. Ni apa tu Adli? Betul. Cerita apa? OST untuk Lelaki Pendosa. Lelaki Pendosa. Kenalah waktu rentihan yang 4 chorus tu kenalah dengan. Tapi kenalah. Okeylah kan kalau kita tengok lepas lagu Cinta kan, daripada Adli keluar, lepas tu sekarang ni ada lagu sendiri dan lagu tu jadi lagu drama di TV3 pula tu. Adli boleh dikatakan sebagai artis baru. Macam mana Adli lihat masa depan anda berbanding dengan artis-artis yang lain? Masa depan okey.
first of all, saya rasa macam semua artis dia ada kelainan dia sendirilah. Dia ada speciality dia sendiri. Tapi bagi saya yang dapat push forward seseorang artis tu is macam mana effort yang dia letak dalam diri dia lah. So kalau you put more effort on yourself, insyaAllah rezeki tu memang tak ke mana lah. Amin. InsyaAllah. Tadi Adli untuk Nota Hasratku ini. Jadi kepada anda yang ingin mendengarkan lagu Nota Hasratku, dekat YouTube ada search saja Ahmad Adli. Ada. Nota Hasratku. Dan juga menjadi OST untuk drama TV3 Lelaki Pendosa. Tahniah sekali lagi Adli. Jadi Adli boleh kongsikan Instagram ke atau apa-apa kata terakhir yang ingin diberikan kepada peminat-peminat Adli, silakan. You guys boleh follow saya di Instagram ahmad.adli. Twitter semua memang ada lah. Dan you guys boleh tengok lagu Nota Hasratku dekat YouTube channel dan all streaming platforms memang dah ada. And keep supporting me lah. Alright. Okay Thank you so Adli. much. Terima kasih Adli. Kita akan menantikan lagi karya-karya Adli di masa-masa mendatang insya-Allah. InsyaAllah. Okey, assalamualaikum. Alright, thank you so much. Jumpa lagi. Itu dia Ahmad Adli, Nota Hasratku. Saya tak tahu kenapa, saya rasa macam terus semangat, terus up lepas saya tengok dengar apa yang disampaikan oleh Adli sendiri. Lagunya I Will Fall, lepas tu dia akan pick himself up and everything. Bagi saya satu semangat yang saya tak sabar saya nak berdiri pula. Okey, cakap pasal semangat, cakap pasal tak sangka, saya pun tak sangka dan semangat nak tahu perkembangan sahabat kita dekat Pusat Darah Negara tu. Jom kita tengok apa khabar ni. Apa khabar dia? Haziq, okey tak Haziq? Terima kasih kepada Zack dan Fiona yang berada di studio. Alhamdulillah, saya rasa okey. Saya rasa makin bertenaga selepas menemu darah. Dan untuk pengetahuan anda, inilah darahnya. Inilah darah yang telah pun didermakan oleh saya tadi. Alhamdulillah. Dan sekarang ini Haziq bersama dengan Dr. Nur Syifa Abdullah yang merupakan pegawai perubatan di Pusat Darah Negara ni. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Haziq. Okey Haziq Okey, saya dia rasa macam lapar balik. Nanti lepas ni kita makan. Lepas ni makan Doktor. Okey Doktor. Mungkin orang ramai nak tahu kan, macam mana cara untuk kita mendema darah macam saya buat tadi Doktor sebenarnya? Tadi senang kan Haziq kan? Senang je proses dia. Okay, siapa yang nak dema darah tu just make sure tahu dulu lokasi nak dema darah tu kat mana. Kita ada pusat pendemaan darah statik, kita ada dekat Jalan Tun Razak, Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak. Kita ada di Mid Valley Haziq. Dan dekat Putrajaya, so dema darah Putrajaya kita ada juga. Selain tu kita ada kempen dema darah ataupun mobile dekat luar, kita buat dekat mall dan dekat lokasi-lokasi lain lah. Just make sure kena bawa IC. Tadi bawa IC tak? Bawa, saya bawa. IC, bawa buku pendemaan darah dan ataupun buku merah Yes, buku merah jangan lupa bawa. And then ada kad kalau ada kad pendemaan tu pun bawa juga. Sekarang ni waktu pandemik ni kita minta untuk bawa slip temujanji atau slip perjalanan untuk kelancaran proses dema darah tu. Betul. Tapi nak tanya Doktor juga pasal mobile tadi. Kan bila kita ada buat kempen derma darah, ada yang mobile, ada yang statik. Macam mana pula dengan sambutannya? Sebab kita dah buka banyak tempat ni. Sambutan dia menggalakkan atau tak Doktor? Kalau buat masa ni tak dinafikan lah. Kalau untuk musim pandemik ni kita punya dengan peningkatan kes tu, kutipan pun ada nampak penurunan, bukan saja di PDN tapi seluruh Malaysia. So kalau nak makluman, kalau PDN ni dalam 15,000 hingga 17,000 kita nak ada beg dalam sebulan. Beg darah tu nak 15,000 hingga 17,000 banyak Aziz. Tapi daripada kempen tu kita ambil 80%, banyak tu. Okey. Kalau nak tahu apa yang saya pegang sekarang ni, darah yang telah pun didermakan ini sangatlah berharga. Dengan satu beg darah ni Doktor, sebenarnya kita mampu menyelamatkan 3 nyawa Aziz. 3 nyawa dengan satu beg darah ni. Nampak tak? Nampak memang umpama satu beg je, satu cecair biasa. Tapi ini adalah satu darah yang sangat berharga. Kalau anda mampu boleh untuk mendema darah, silalah derma darah. Jangan rasa macam was-was ke apa. Tapi nak tanya Pusat Darah Negara jugalah macam mana cara PDN untuk mengajak orang ramai. Apa lagi yang dilakukan oleh PDN untuk mengajak orang ramai datang derma darah? Okey, sempena bulan kemerdekaan ni, kita ada aktiviti yang kita akan buat macam kita namakan Kita Prihatin Bersama Aziz. So, sesuai dengan tema Hari Kebangsaan tahun ni, Malaysia Prihatin. So kita nak semua pendema darah rakyat Malaysia ni kita perhatian bersama dengan mendema darah. So kita libatkan aktiviti kita ni dengan pendema darah, Jazik,
Betul. Macam saya tadi. Yes, penganjur kempen derma darah yang buat mobile kat luar, kempen-kempen, dan juga penerima darah. So kita libatkan mereka dengan media sosial. So kena tengok Facebook Pusat Darah Negara. Ya, untuk dapatkan lebih banyak info mengenai pendermaan darah. Okey, jadi kita nak terus tengok belakang kita ni, antara hero-hero kita yang menderma darah semua adalah hero. Terima kasih semua. Terima kasih datang. Terima kasih datang menderma darah. Nampak mereka semua datang untuk menjadi hero untuk menyelamatkan orang yang memerlukan darah. Okey, jadi doktor, harapan Pusat Darah Negara untuk orang ramai. Harapan kita memang banyak Aziz, tapi buat masa ni kita harapkan rakyat Malaysia, terutamanya penderma darah dan juga penganjur, terus derma darah bagi memastikan bekalan darah kita ni sentiasa berterusan untuk pesakit yang memerlukan. So kita kena terus prihatin derma darah, dan kita make sure lah bulan ni kita prihatin bersama, dan juga darah tu tak pernah cuti Aziz. Apa kata bulan 8 ni kan, kita bawa semangat merdeka tu untuk ramai-ramai datang, tambah lagi kalau boleh peratusan tu naik untuk derma darah ni kan. Sedangkan kalau yang kempen ni kita buat daripada 12 Ogos hingga 19 September, dan cabaran dia kita aim nak 15,000 pek darah kita nak aim sempena kempen ni Haziq. Bulan 8 Yes, ingat 15,000 pek darah. Jom, jadi sama-sama. apa kata kita mainkan peranan untuk datang derma darah sama-sama. Dan tadi kalau kita dapat lihat Syahmi ada buat agihan nasi lemak puteri. Terima kasih kepada nasi lemak puteri sebab sudi menaja makanan sarapan pagi kita di Pusat Darah Negara hari ini. Cukup untuk dapat tenaga balik lepas ni, lepas dah derma darah. Jadi Syami boleh agih lagi kepada semua yang berada di Pusat Darah Negara yang menderma darah hari ini, yang bertugas dan juga yang datang menderma. Dr. Nur Syifa, terima kasih banyak-banyak terima kasih kerana bagi galakan kepada orang ramai untuk menderma darah. Jadi jangan takut untuk derma darah. Saya banyak benda saya pegang ni. Nasi lemak ada, mic ada, dan yang paling penting ini darah. Darah yang telah pun didermakan oleh saya. Alhamdulillah, buat pertama kalinya hari ini telah pun berjaya. Saya derma darah, nanti saya upload video kat Instagram. Kena promote, kena untuk galakkan orang. Untuk galakkan orang. Jadi terima kasih Dr. Nur Syifa, terima kasih Dr. Ten, terima kasih kepada semua yang berada di Pusat Darah Negara. Jadi jom kita bersama dengan Zack dan Fiona kembali di studio. Derma darah ke tak Zack, Fiona? Good job. Derma tau. Yes, good job Haziq. Okey, baiklah, bagi anda semua yang boleh derma darah, boleh pergi ke Pusat Darah Negara, ataupun nak dapatkan info lanjut, pergi ke Facebook Pusat Darah Negara. Facebook, Instagram Pusat Darah Negara. Dan ini dia segala informasi yang anda inginkan, yang anda ingin ketahui. Anda boleh tengok. Ingat, anda semua kena ingat, satu derma darah, satu paket tu bersamaan dengan 3 nyawa. Betul. Jadi, jom kita ramai-ramai, kita cubalah dapatkan 15,000 target bulan ni InsyaAllah. Tapi apa-apa pun, kekalkan SOP. Okey, jangan buat benda-benda yang mengarut. Selagi tak ada benda yang penting, tolong terus kekal di rumah. Baik. Jadi hari ini Zack bersama dengan Fiona. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama dengan kami dari jam 8 pagi tadi sehingga sekarang. Dan jangan lupa esok kita ada apa, Fiona? Esok kita ada lagu baru dan juga lagu lama. Nak dengar saya nyanyi tak? Silakan. Tak apalah, saya buka artis nyanyi. Jadi jangan lupa. Ada artis baru, artis lama. Jangan lupa esok Borak Kopitiam, masa dan juga waktu saluran yang sama. Yes. Jaga Segala SOP. yang buruk minta maaf banyak. Apa-apa pun. Selamat hujung minggu. Salam hari Sabtu. Esok Borak Kopitiam 8 hingga 9.30. Assalamualaikum. Bye-bye.